InsyaAllah pada kali ini kita akan lihat pula siapakah orang yang berhak untuk mendapat harta pusaka dan juga waris-waris daripada kalangan lelaki dan juga perempuan, dan juga mawani al-iras iaitu penghalangan untuk mendapat harta pusaka. Hakuna litarkah iaitu orang yang berhak mendapat harta pusaka. Jadi yang pertama adalah ashabul furud. Jadi siapakah ashabul furud? Ashabul furud adalah waris yang telah ditetapkan bahagiannya. Contohnya bintun, bintun al-ibn dan sebagainya. Yang kedua adalah al-asabat an-nasabiyah, iaitu asabah kerana keturunan. Jadi golongan asabah ini berbeza dengan ashabul furud. Asabah ini adalah waris yang tidak ditetapkan bahagiannya. Berbeza dengan ashabul furud. Seterusnya yang ketiga adalah arad. Arad itu apa? Arad adalah pengembalian lebihan harta pusaka kepada ashabul furud. Jadi, sekiranya ada lebihan harta daripada kita agihkan harta itu kan. Jadi, maka lebihan harta itu kita akan kembalikan semula kepada ashabul furud. Seterusnya yang keempat adalah zawil arham. Zawil arham adalah kaum kerabat. Seterusnya yang kelima adalah al-muqarrar lahu bin nasab idza tadammanu al-iqrar, iaitu orang yang mengaku keturunannya. Seterusnya yang keenam adalah man awsilahu, iaitu orang yang diwasiatkan harta kepadanya. Dan seterusnya yang terakhir adalah baitul mal. Jadi sekiranya tiadanya golongan yang pertama hingga yang keenam itu, tiada seorang pun daripada mereka, maka harta tersebut akan diserahkan kepada baitul mal. Seterusnya kita akan lihat pula al-warisuna bil faradhi atau ta'sib min az-zakur, iaitu waris-waris daripada kalangan lelaki. Jadi yang pertama adalah anak lelaki, ibnun. Yang kedua adalah ibnu al-ibn wa in nazala, iaitu cucu lelaki dan ke bawah. Maksudnya cucu, cicit dan seterusnya. Seterusnya yang ketiga adalah abun, bapa. Yang ketiga jadun, iaitu datuk. Yang kelima adalah akhun mutlaqan ataupun akhun syakik, iaitu saudara lelaki yang seibu dan yang sebapa. Seterusnya yang keenam adalah ibnun akhun syakik auliab, iaitu anak saudara yang seibu sebapa ataupun yang sebapa. Yang seibu tak ada hanyalah seibu sebapa ataupun yang sebapa sahaja. Seterusnya yang ketujuh adalah al-am syakik auliab, iaitu pakcik yang seibu sebapa ataupun pakcik yang sebapa. Seterusnya, yang ke-8 adalah ibnu al-am asyaqiq auliab, iaitu boleh kita kata sebagai sepupu lah, sepupu yang seibu sebapa ataupun sepupu lelaki yang sebapa. Yang ke-9 adalah az-zawj, iaitu suami, dan yang terakhir yang ke-10 adalah al-maula al-mu'tiq, iaitu tuan kepada hamba yang dibebaskannya. Lihat pula siapakah al-warisat bil fardhi atau ta'sib minan nisa, iaitu waris-waris daripada kalangan perempuan pula kan. Jadi yang pertama adalah al-bintun, iaitu anak perempuan. Yang kedua adalah bintun al-ibn wa in nazala, iaitu cucu perempuan. Yang ketiga ummun, ibu. Yang keempat jaddatul li'um aw li'ab, iaitu nenek dari sebelah ibu ataupun dari sebelah bapa. Yang kelima adalah ukhtun mutlaqan ataupun ukhtun syaqiqah, iaitu saudara perempuan yang seibu sebapa. Seterusnya yang keenam adalah az-zawjah. Az-zawjah iaitu isteri. Terakhir adalah al-maulah al-mu'tiqah, iaitu tuan kepada hamba yang dibebaskannya. Contohnya, pada zaman dahulu kan ada sistem hamba kan. Jadi, sekiranya ada seorang lelaki ataupun perempuan yang membebaskan seorang hamba, maka sekiranya hamba itu mati dan dia meninggalkan harta, maka tuan ataupun orang yang pernah membebaskan dia itu berhak untuk mendapat harta hamba si mati tadi tu. Dan yang terakhir kita akan lihat pula mawani al-iras, iaitu halangan daripada mewarisi pusaka. Jadi apakah ia? Kita akan lihat dulu maksudnya dari segi lughah dan istilah. Dari segi lughah adalah al-ha'il, iaitu halangan. Dari segi istilah adalah ma tafawut bihi ahliyah al-iras ba'da wujudi sababihi, iaitu perkara yang menghilangkan kelayakan seseorang untuk mempusakai harta selepas wujudnya sebab. Jadinya bila ada sebab-sebab tertentu tu menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mendapat harta pusaka tersebut. Jadi apakah ia kan? Ada tiga. Yang pertama adalah qatala al-waris mewarisuhu, iaitu pembunuhan, iaitu apabila orang yang mewarisi harta
dia membunuh orang yang mewariskan harta. Jadi sekiranya contohlah seseorang ini dia ingin mewarisi harta, tetapi dia adalah pembunuh kepada si mati itu, maka dia tidak layak dan dia tidak boleh untuk mewarisi harta si mati itu kerana pembunuh tidak boleh mempusakai harta. Okay, seterusnya yang kedua adalah ikhtilaf adin, iaitu berbeza dari segi agama. Jadi sekiranya orang yang mewarisi harta dan akan mewariskan harta perlulah adalah daripada agama Islam, iaitu agama yang samalah, maksudnya tak boleh daripada agama yang berbeza. Seterusnya yang ketiga adalah ar-raq idza wujida, iaitu perhambaan. Sekiranya adalah sekiranya kerana apa kan, seorang hamba itu tidak memiliki apa-apa, jadi hamba itu tidak boleh mewarisi harta tuannya. InsyaAllah itu saja untuk bab yang pertama. Nantikan untuk bab yang kedua bersama dengan seseorang yang istimewa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sharekan video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.